Saja sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini dan majlis mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Dewan Negara. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR 31/2023, Rang Undang-Undang Perbekalan 2024, bacaan kali yang kedua. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan. Terima kasih Yang di-Pertua dan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tan Sri Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat yang saya muliakan, sebagai penghormatan kepada ahli Dewan Negara, saya memilih untuk membentangkan sendiri Belanjawan Madani kedua di Dewan Negara ini. Alhamdulillah, setahun negara di bawah Kerajaan Perpaduan bagi negara madani, dan kita telah mencatat beberapa kejayaan dalam prestasi ekonomi negara walaupun masih menghadapi tantangan ekonomi global. Kita telah menyusun pendekatan terangkum dan mampan di bawah ekonomi madani memperkasa rakyat. Pertama, pelan peralihan tenaga negara, menjamin transisi tenaga yang diperlukan. Kedua, pelan induk perindustrian baru yang memberikan hala tuju khusus tentang pendekatan yang baru diperkenalkan untuk menjamin penambahan pelaburan luar dan domestik. Ketiga, kajian separuh penggal Malaysia ke-12 yang diubah sesuai dengan anjakan baru walaupun menggunakan beberapa prinsip yang lama yang kita teruskan, tetapi beberapa anjakan baru telah diperkenalkan. Dan keempat ialah Belanjawan Madani 2024. Masalah kita ialah yang agak gusar ialah masalah inflasi. Kita mengambil alih negara dalam keadaan inflasi mencecah 4%, tapi alhamdulillah setakat Oktober 2023 kadar inflasi menurun ke 1.8%. Tahap pengangguran juga berjaya diturunkan kepada 3.4% mengikut angka September 2023, hampir menyamai kadar sebelum COVID-19 yang mencecah 3.3%. Komitmen pelaburan ini agak tinggi dan amat memberansangkan, sama ada hasil lawatan dan juga hasil usaha agensi-agensi kerajaan termasuk MITI. Komitmen mencecah 347 bilion ringgit. Negara China, Singapura, Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat, UAE, Arab Saudi. Dan bagi separuh pertama 2023, kita meluluskan, ya, ini bukan komitmen, meluluskan pelaburan bernilai 132.6 bilion ringgit, iaitu melebihi 60% daripada sasaran tahun ini. Yang utama ialah jaminan berkembangnya KDNK suku ketiga mencatat pertumbuhan 3.3% ketimbang 2.9% suku kedua tahun sebelumnya. Ekonomi kita berkembang 3.9% pada 9 bulan pertama 2023, selari dengan unjuran KDNK sekitar 4%. Walaupun baru setahun, kita laksanakan dasar serta pendekatan yang jelas dan tegas. Ada langkah Belanjawan Madani kedua yang telah dilaksanakan. Umpamanya, subsidi ayam telah diapungkan dan alhamdulillah dapat mengekal kadar yang diunjurkan sebelum ini. Lebih 8,000 tanda sekolah daif siap dibaik pulih
Ketegasan kita dalam soal tata kelola tidak boleh dipertikaikan. Ini termasuk rang Undang-Undang Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal yang diluluskan oleh Dewan Rakyat. Ini untuk ahli-ahli yang berhormat harus saya tegaskan. Ini maknanya memindahkan kuasa yang pada peringkat sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Menteri Kewangan, tapi dipindahkan kerana unjuran yang ditetapkan dan sekiranya tidak memenuhi unjuran pertumbuhan atau unjuran fiskal dan defisit, Menteri Kewangan terpaksa bentang semula untuk dibahas di Parlimen. Ya. Jadi keputusan ini lebih telus tapi menunjukkan kesungguhan kita menghormati prinsip tata kelola. Dan untuk merancak pelancongan dan ekonomi, pengecualian visa tempoh 30 hari setelah kita umumkan minggu lalu, baik negara-negara Arab, Teluk, Turki, Iran, dan kita kembangkan juga ke negara China dan India 30 hari mulai tanpa visa mulai 1 Disember 2023 hingga 31 Disember 2024. Ada hal-hal yang berhormat yang mungkin gusar kerana kemungkinan isu keselamatan dibangkitkan. Maka agensi keselamatan telah diminta untuk perkuatkan penapisan aspek keselamatan supaya kemudahan ini tidak menjejaskan keselamatan negara. Semua usaha di bawah belanjawan madani kedua akan menyusul setiap keutamaan ekonomi madani yang dicerahkinkan kepada 3 tumpuan utama. Pertama, tata kelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan. Kedua, penstrukturan semula ekonomi bagi melonjak pertumbuhan. Dan ketiga, peningkatan darjat hidup rakyat. Mengenai reformasi fiskal, pertumbuhan dijangka KDNK diunjur antara 4 hingga 5%. Defisit fiskal diunjur berkurang kepada 4.3%. Ya. Ini 5.6% 2022 yang kita warisi. Kita dah turunkan ke 5% tahun ini dan insya-Allah 4.3% tahun depan. Ini sangat penting untuk menjamin keyakinan dan juga menunjukkan kesediaan kita mengurus ekonomi secara lebih bertanggungjawab. Belanjawan 2024 menyediakan 393.8 bilion ringgit dengan 303.8 bilion ringgit untuk mengurus 90 bilion ringgit untuk pembangunan dan 2 bilion ringgit untuk simpanan luar jangka atau kontingensi. Beberapa cukai baru diperkenalkan. Skop perkhidmatan bercukai diperluas. Cukai perkhidmatan kepada 8% ketimbang 6% sekarang. Namun agak tidak membebankan rakyat. Kenaikan tidak melibatkan perkhidmatan seperti makan minum, telekomunikasi, parkir kereta dan logistik. Cukai keuntungan modal bagi pelupusan saham tidak tersenarai oleh syarikat tempatan berdasarkan keuntungan bersih akan berkuat kuasa mulai 1 Mac 2024 pada kadar 10%. Kerajaan akan mengenakan cukai barang bernilai tinggi pada kadar 5 hingga 10% ke atas barang bernilai tinggi tertentu berdasarkan nilai ambang harga barangan. Ini juga dipastikan tidak menjejaskan sektor pelancongan kerana pelancong asing boleh mendapat bayaran balik cukai tax refund di lapangan terbang. Kerajaan akan menyelesaikan semula subsidi secara berfasa. Ini agak kontroversial tetapi seperti mana saya tekankan, kalau ikut ke jumlah subsidi tahun ini tanpa langkah-langkah diambil termasuk pengampungan ayam, ia akan mencecah 81 bilion ringgit. Ini merupakan jumlah subsidi tertinggi yang diperkenalkan oleh mana-mana negara di Asia. Dan bagi negara dengan prinsip tata kelola dan pengurusan bertanggungjawab, ini tidak mampu diteruskan kerana tanggungan hutang dan beban hutang akan tinggi. Tetapi harus ada pendekatan, maka caranya ialah meningkatkan jumlah sumbangan tunai ramah kepada rakyat. Mana tiap keupayaan kita menjimatkan
belanja atau mengurangkan subsidi, penjimatan itu sebahagiannya akan dipulangkan kepada rakyat melalui sumbangan tunai rahmah. Maka kita tingkatkan jumlah sumbangan tunai rahmah ini dari 8 bilion ringgit tahun 2023 kepada 10 bilion ringgit tahun 2024. Umpamanya, harga ayam telah diapungkan bermula 1 November. Dan Alhamdulillah, tinjauan harga ayam rata-rata masih berada di bawah ceiling RM9.40 satu kilogram sebelum ini. Kerajaan terus menyasarkan semula subsidi elektrik mengikut tahap penggunaan. Ini menarik kerana ini juga menjadi isu kontroversial pada peringkat awal, tapi yang dikenakan hanya peringkat tertinggi 1% dan 99% itu tidak dikenakan, tidak dikurangkan subsidi, maknanya kadar bayaran tetap kekal sama. Tetapi penjimatan tingkat tertinggi yang saya sebut maha kaya walaupun tidak disenangi oleh sebahagian orang, tapi maksud saya bila subsidi itu diberikan pada golongan paling kaya. Ini tidak musabah. Subsidi ini macam sedekah, patut diberikan kepada orang yang memerlukan. Dan bila kita perkenalkan tahun ini penyasaran semula subsidi elektrik, kita jimatkan 4.6 bilion ringgit yang diperolehi oleh 3.5 juta warga asing yang sekarang mendapat manfaat dan juga orang yang dianggap kategori terkaya di negara. Jadi bila kita tarik subsidi untuk mereka, tidak ada charge tambahan, tidak ada cukai tambahan, tidak ada levy tambahan, yang dilakukan adalah mengurangkan, menarik balik subsidi kepada kategori ini dan juga kepada 3.5 juta warga asing. Jadi kita jimatkan 4.6 bilion ringgit. Ayam yang tadi saya sebutkan tadi, untuk 1 tahun kita boleh jimat lebih 1.2 bilion ringgit. Subsidi diesel akan disasarkan semula secara berfasa. Harga diesel subsidi akan terus dinikmati oleh pengguna terpilih seperti syarikat pengangkutan barangan. Yang kedua adalah ikhtiar kedua adalah agenda reformasi institusi, dan ini pasukan petugas STAR, pasukan khas reformasi agensi yang dipengusikan oleh Tan Sri KSN, diberi tugas untuk mencari jalan mempercepatkan projek. Kadang-kadang kita luluskan projek, pelaksanaannya mengambil masa bertahun-tahun. Ya. Dan oleh itu kita adakan satu pasukan khas dan kita berikan keutamaan. Umpamanya, projek membina dan membaik pulih kuartus kerajaan yang sangat dhaif. Perumahan polis, perumahan tentera, perumahan penjara, termasuk penjara Sungai Buloh. Saya perhati baru-baru ini masih sangat dhaif. Jadi oleh itu kerajaan memperuntukkan untuk kuartus ini 2.4 bilion ringgit dan jawatankuasa ini akan pastikan ia dibelanjakan dengan kadar yang sangat cepat. Saya juga umumkan baru-baru ini Identiti Digital Nasional IDN. Ini kerana tiap kementerian, kadang tiap agensi perkenalkan sistem digital sendiri. Dan ini membebankan kewangan rakyat, negara. Dan oleh itu diperkenalkan IDN dan MIMOS sebagai agensi pelaksanaan program IDN, dan peringkat awal diberikan 80 juta ringgit untuk menyiapkan prasarana prakasa yang cukup untuk melaksanakan dalam kadar segera. Pendaftaran IDN untuk pegawai-pegawai kerajaan telah dimulakan mulai minggu ini. Saya sentuh tadi tentang ikhtiar ketiga, perkhidmatan dan projek rakyat. Tandas yang anak cucu kita gunakan di seluruh sekolah. Saya sebut sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab, dan sekarang akan menjejaskan sehingga Mahat Tafiz. Itu tandas itu di tahap maknanya kategori yang kelas F. Jadi tidak menasabah untuk kita latih anak-anak cucu kita ke sekolah dengan tandas yang begitu kotor dan tidak lengkap. Dan untuk tahun ini alhamdulillah kita dah siapkan pembaikan tandas di 8,354 sekolah dan telah siap sepenuhnya tahun ini.
dan tanah-tanah seluruh negara tambahannya akan disiapkan dengan tambahan peruntukan 150 juta ringgit. Kemudian kita ada kecelakaan jalan raya yang berterusan, maka kita, KKR, Bintang Kerja Raya, khususnya JKR, telah diberikan dana dan mengambil tindakan, diberi tempoh 24 jam sekiranya ada aduan jalan berlubang di jalan persekutuan. Jadi ahli yang berhormat boleh ambil maklum ini, dalam tempoh 24 jam mesti ada tindakan daripada jabatan untuk menyelesaikan kerana dana telah disediakan. Selain daripada peruntukan maris kepada kerajaan-kerajaan negeri sebanyak 5.4 bilion ringgit supaya jalan negeri diurus oleh kerajaan negeri dengan dana kerajaan persekutuan. 28 bilion ringgit disediakan bagi selenggara jalan dan jambatan persekutuan, termasuk 300 juta ringgit untuk kontraktor G1 hingga G4. Dan oleh kerana pentadbiran itu kadang-kadang melambatkan, kita menurunkan kuasa kepada jurutera daerah. Jurutera ada kuasa untuk menyelenggara projek-projek kecil. Dulunya setakat RM100,000, sekarang kita tambah RM200,000, dan ini untuk 115 jurutera daerah dengan peruntukan RM30 juta. MA 1963 yang dekat dengan hati nurani Tan Sri Yang Bertuah. Ini berlarutan lama dan ada yang bangkitkan dalam perbahasan di Dewan Rakyat juga mengapa kita pilih untuk memberikan peruntukan yang tinggi di Sabah dan Sarawak. Saya telah jelaskan bahawa pertama kita terikat dengan janji Perjanjian Malaysia 1963. Kedua, beberapa daerah terutama pedalaman dan terpencil di Sabah Sarawak itu keadaannya itu sangat terbelakang ketimbang kemajuan di negeri-negeri di Semenanjung. Maka oleh itu peruntukan pembangunan saja, ya, pembangunan Sarawak meningkat kepada 5.8 bilion ringgit dan pembangunan Sabah 6.6 bilion ringgit. Dan tidak adil untuk dibandingkan dengan peruntukan negeri-negeri di Semenanjung kerana keluasan dan permasalahan dari segi praktiknya. Seperti mana yang saya sebut, kadar pemberian khas di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan untuk Sarawak dan Sabah. Itu ke Sarawak umpamanya sejak tahun 1969 diberikan 16 juta ringgit sahaja dan tidak berubah. Jadi bila diteliti semula keadaan sedemikian, walaupun di Sabah dinaikkan ke 125 juta, maka saya berunding dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak, sementara diperinci, dicerakin beberapa kaedah detail sebagai interim, kita beri daripada 16 juta ringgit kepada 300 juta ringgit untuk Sarawak dan 300 juta ringgit untuk Sabah. Dan bagi ahli yang berhormat harus lihat konteks ini. Konteks ini adalah konteks perakuan yang dimeterai dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ini bukan perkara baru tetapi tidak dilaksanakan ataupun dilaksanakan secara kecil dahulu yang menimbulkan keresahan. Begitu juga undang-undang lembaga dasar hasil dalam negeri yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat takluk kepada keputusan Yang Berhormat Dewan Negara, iaitu pindaan bagi membolehkan wakil Sabah dan Sarawak dalam lembaga pengarah LHDN. Perkara ini nampak tidak terlalu besar, tetapi sukar saya menjawab mengapa perkara ini telah tidak dilakukan. Sebab itu saya dah minta Timbalan Perdana Menteri kedua untuk mempengusikan mesyuarat dan menyelesaikan dalam keadaan segera hal-hal yang boleh kita lakukan. Selain itu, kita telah bersetuju untuk terus mengadakan perbincangan dengan kedua-dua kerajaan negeri dan hal-hal yang boleh kita pindahkan seperti mana kuasa kawal selia bekalan elektrik. Kalau ikut Perjanjian Malaysia, itu kuasa negeri. Tetapi untuk Sabah belum.
ada pertimbangannya. Pertama, kerana urusan keuangan memerlukan peruntukan kerajaan persekutuan, dan keduanya kekuatan pengurus dan pegawai. Di Sarawak nampak lebih bersedia, maka telah dipindahkan lama, tapi untuk di Sabah kita luluskan kuasa kawal selia bekalan elektrik berkuat kuasa 3 Januari 2024 untuk Sabah. Tan Sri Yang Dipertua, saya tekankan perkara ini kerana mengelakkan daripada pandangan negatif seolah-olah ada pertimbangan khusus untuk Sabah Sarawak. Dia tidak ada pertimbangan khusus. Pertimbangannya pertamanya pertimbangan nasional, pertimbangan pembangunan, dan ketiganya terikat dengan perjanjian Malaysia 1963. Ikhtiar keempat ialah merombak struktur ekonomi. 10% daripada jumlah pelaburan NIMP disediakan untuk memacu misi NIMP dengan dana permulaan RM200 juta. Keutamaan pelaburan ini tertempu kepada bidang high growth, high value, HGHV. Pendekatan insentif berasaskan keberhasilan yang menggunakan sistem tiering dilaksanakan. Ini agak anjakan daripada pelan perindustrian yang terdahulu. Jadi kita lakukan galakkan cukai pelaburan semula secara tiering diberikan dalam bentuk allowance cukai pelaburan 70% atau 100%. Kawasan perindustrian di Bayan Lepas, Pulau Pinang, Kulim High Tech Park, Kedah telah menghimpunkan syarikat-syarikat E&E terkemuka, dan sekarang Sarawak telah juga ke depan dalam bidang hidrogen dan green energy dan renewable energy. Bagi membina ekosistem lebih luas untuk kluster E&E di wilayah utara, kawasan perindustrian berteknologi tinggi yang baru akan diperkenalkan di Krian, Perak Utara. Ikhtiar kelima, memperkasa PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Keseluruhan nilai pinjaman dan jaminan pembiayaan untuk manfaat usahawan PMKS berjumlah RM44 bilion. Usahawan mikro dan peniaga kecil disediakan kemudahan pinjaman kecil dengan dana keseluruhan RM2.4 bilion di bawah agensi seperti Bank Negara Malaysia, Bank Simpanan Nasional dan Tekun. Amanah ikhtiar yang telah terhenti bantuan kerajaan selama beberapa tahun telah kita pulihkan dan tingkatkan dengan pengurusan baru yang lebih cekap. Kita mulanya memberikan 1 juta pinjaman khususnya bagi ibu tunggal miskin, kemudian kerana prestasinya baik dan kadar pinjaman tak berbayar, NPL terendah. Ini tidak ada agensi yang dapat catat prestasi begitu. Maknanya hampir 100% bayar. Kalau ada pun sedikit kekurangan itu peminjam lelaki. Peminjam perempuan semuanya bayar. Sebabnya saya tak tahu, Tan Sri Yang Dipertua mesti bantu. Kerajaan menyediakan peruntukan pembiayaan baru sebanyak RM100 juta bagi menyokong fungsi Amanah Ikhtiar Malaysia yang berupaya membasmi kemiskinan, terutama kemiskinan tegar. RM100 juta disediakan bagi geran pendigitalan sehingga RM5,000 untuk manfaat lebih 20,000 usahawan PMKS. Pendidikan TVET 2024 itu jumlahnya RM6.8 bilion. Tetapi kita lihat umpamanya pelaksanaan tidak sangat memuaskan di semua pusat TVET. Maka di bawah TPM 1 diselaraskan tindakan dan setakat 5 Oktober 17 JLC dan 44 syarikat swasta telah terlibat dalam pemeterian dengan 61 pusat TVET. Maknanya TVET akan diteruskan tapi ada sinergi kerjasama dengan syarikat swasta atau GLC. Umpamanya Petronas. Kalau dilatih TVET itu dari sudut welding dan lain-lain yang berkaitan dengan keperluan Petronas, lebih baik Petronas bantu menguruskannya. Proton, Geely untuk automotive industry. Daripada TVET secara berasingan melatih
lebih baik Jili atau Proton pergi ke Tibet, menentukan kaedah latihan dan menyediakan beberapa kelengkapan machinery untuk membantu. Itu pendekatan baru yang saya fikir insya-Allah akan lebih berkesan. Lulusan Tibet ini umumnya 97% mendapat pekerjaan. Tetapi gaji mereka masih di tahap RM2,000. Ini tidak memuaskan. Sekiranya diikuti dengan kursus dengan Petronas atau Jili, sinergi dengan Tibet, gaji mereka meningkat RM3,500 hingga RM5,000. Di tempat yang sama tapi persejilan oleh GLC dan juga syarikat swasta. Pembangunan sumber manusia berhad HRD Core bermanfaat dana RM1.6 bilion untuk 1 juta tawaran latihan. Dana khas 15% berkutipan levy untuk program latihan madani. Satu lagi ialah levy berperingkat pekerja asing sebelum hujung tahun 2024, iaitu kadar levy yang lebih tinggi bagi majikan dengan pekerja asing yang lebih ramai. Kalau pekerja itu tinggi, maka levy juga akan lebih tinggi. Alihnya Muhammad, Tuan Yang Bertuah, ekonomi rakyat akan terus diangkat dan bermanfaat. Pertama, pusat penjaja dan prasarana pasar awam yang uzur di 150 kawasan PBT akan dibaik pulih dan dinaik taraf dengan peruntukan RM110 juta. Seperti yang Muhammad sedia maklum, di Kuala Lumpur, saya telah sebut, sebenarnya kita terkenal dengan Mercu Tanda, Twin Tower dan lain-lain. Saya mahu Kuala Lumpur juga dikenali sebagai tempat warung, gerai dan restoran kecil yang bersih kerana dimanfaatkan oleh majoriti rakyat di negara ini. Dan setakat ini sudah hampir 40 gerai yang dipulih di Kuala Lumpur. Dan saya juga telah minta kerajaan negeri mengambil tindakan yang sama supaya memberikan sedikit integriti dan maruah kepada peniaga-peniaga kecil dengan tempat yang bersih dan sesuai digunakan. Kedua, 10,000 gerai dan warung kecil diperindah dan ditingkatkan kebersihan. 4,000 unit ruang niaga baru yang seragam, selesa dan selamat di seluruh kawasan PBT. Ini peruntukan RM50 juta. Kerajaan setuju untuk melaksanakan pelan liberalisasi visa. Saya telah umumkan tadi, tetapi nak jelaskan umpamanya, selain daripada pengecualian visa 30 hari itu, iaitu menambah multiple entry visa bagi 30 hari, maknanya dia boleh masuk keluar dengan menggunakan visa sekali saja, dan pas lawatan sosial jangka panjang, terutama bagi pelajar antarabangsa yang tamat pengajian melibatkan 23 warga negara, dan visa transit umrah. Nah, ini perbincangan kita dengan kerajaan Arab Saudi yang bersetuju untuk menyediakan satu kawasan khas di lapangan terbang untuk menjadikan Malaysia dan KLIA sebagai hub untuk orang menunaikan haji dan umrah dengan lebih mudah. Maknanya cek visa itu dilakukan di KLIA dan tidak di Jeddah atau di Madinah atau di mana-mana kota di Arab Saudi. Ini saya fikir satu pengiktirafan yang baik kepada negara kerana ini hub untuk rantau Asia. Seni, RM160 juta disediakan untuk penggiat seni. Kerada duty hiburan bagi wilayah persekutuan bagi artis tempatan diturunkan. Ini saya nak beritahu bukanlah maksudnya untuk menggalakkan maksiat. Yang mereka ada hiburan dan anak-anak muda dengan syarat-syarat yang terkawal, itu kita kurangkan kadar duty hiburan walaupun kita dikritik keputusan ini sebagai satu galakan yang tidak baik. Tidak, syarat-syarat masih diketat yang mesti dipatuhi. RM510 juta disediakan bagi dana R&D di bawah Musti. RM2.4 bilion disediakan untuk Felda, Felkra dan Risda untuk merancangkan aktiviti agrokomoditi meningkatkan sosioekonomi pekebun kecil. Baik.
Satu pengumuman penting yang saya lakukan baru ini ialah tentang insentif pengeluaran getah. Kerana pekebun kecil getah banyak merungut kerana tidak ada kenaikan. Saya nak sebutkan bahawa memang tidak ada kenaikan sebelum ini. Yang dinaikkan hanya tahun lalu dari RM2.50 ke RM2.70. Jadi bagi orang yang mengkritik kerajaan harus ingat, tidak ada kenaikan sebelum ini. Kenaikan hanya tahun lalu RM2.50 ke RM2.70 dan tahun ini saya umumkan dari RM2.70 naik RM3 yang juga menambah peruntukan RM300 juta. Ikhtiar berikutnya yang ketujuh ialah agenda mampan dan peralihan tenaga. Ini disebut transisi tenaga. Kerajaan menyediakan dana mudah cara peralihan tenaga negara dengan jumlah RM2 bilion. Ini pelaburan melebihi RM170 juta oleh TNB, Jentari dan Tesla Malaysia untuk memasang 180 stesen pengecasan EV. Bagi menggalakkan penggunaan motosikal elektrik, kerajaan memperkenalkan skim galakkan penggunaan motosikal elektrik kepada rakyat berpendapatan tahunan RM125 ke bawah. Skim ini akan memberikan rebate sehingga RM2,400 kepada pembeli. Dari bulan Disember, kita buka permohonan untuk skim tersebut. Bilangan ranger community memang ditambah jadi 2,000 orang. Ini bertanya, mengapa peningkatan begitu rupa? Kerana hutan simpan kekal ni sentiasa diceroboh. Sama ada hutan ditebang atau haiwan liar dicuri dan diseludup. Sebab itu ditambah 2,000 dan ditambah peruntukan RM60 juta. Tebatan banjir jadi masalah dan kita jangka akan juga menimbulkan masalah. Semalam di Parlimen saya umumkan beberapa tindakan baru tambahan persiapan awal. Jangan tunggu sehingga musim banjir. Tetapi yang penting adalah projek tebatan banjir. Iaitu 33 projek yang telah dijalankan dan sedang dijalankan dan dalam proses pelaksanaan. Ini termasuk di kawasan-kawasan di mana permasalahan banjir itu besar, termasuk terutamanya Kelantan, Terengganu dan Pahang. Selain daripada RM1 bilion tambahan di antara Negeri Sembilan, Kedah, Selangor dan Johor. Jumlahnya setakat ini mencecah RM11 bilion. NADMA, Agensi Pengurusan Bencana Negara, diperuntukkan RM300 juta. Dalam belanjawan madani, saya telah arahkan supaya RM100 juta disalurkan segera tahun ini bagi memastikan kesiapsiagaan NADMA menguruskan bencana banjir yang sedang melanda negara. Industri agro makanan. Ini menjadi satu masalah besar bagi negara kita kerana import barang makanan dan terkait sudah mencecah lebih RM60 bilion. Bagi negara yang tanahnya subur, ini tidak musabah. Oleh itu, penekanan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu adalah ke arah pengeluaran dan produktiviti dan RM2.6 bilion disediakan dalam bentuk pelbagai subsidi dan insentif. Harga lantai belian padi ditingkatkan kepada RM1,300 per metrik tan bagi membantu pendapatan pesawah. RM105 juta disediakan untuk kerjasama dengan kerajaan negeri dalam mengoptimum penggunaan tanah. Ikhtiar 8 melindungi kebajikan rakyat. RM58.1 bilion untuk membiayai pelbagai bentuk pemberian kepada rakyat. Subsidi, insentif, bantuan 50% adalah untuk mengawal harga barangan. Jumlahnya 58.1%. RM200 juta untuk meneruskan program Payung Rahmah, jualan rahmah yang menawarkan barang pada keperluan asas pada harga sehingga 30% lebih rendah dan diperluaskan kepada semua kawasan undangan negeri di seluruh negara.
STR. Ini sumbangan tunai ramah. Ini Tan Sri Yang betul agak penting sebab ini cara kita mengurangkan beban sekiranya ada permasalahan kenaikan barang. Dan malahkan saya jamin, kalaupun ada kesan kalau kita perkenalkan penyasaran minyak, mengurangkan subsidi minyak, kita akan tambah bagi rakyat 60-70% rakyat, mencecah mungkin 10 juta orang, itu memberikan melalui skim atau sumbangan tunai rahmah STR, maknanya memastikan wang disampaikan kepada mereka untuk mengurangkan beban sekiranya ada terbukti kenaikan harga yang diperkenalkan oleh kerajaan. Jadi dalam fasa 4 2023 yang disalurkan sebelum perayaan Deepavali itu bernilai 2.1 bilion ringgit. 2024 penyasaran semula subsidi ini dengan saya katakan bersama dengan pemberian STR. Setakat ini 9 juta penerima STR, maknanya 60% penduduk dewasa. Dan ini dijangka akan ditingkatkan 2 bilion ringgit lagi supaya jumlah itu bertambah dan mengurangkan beban bagi rakyat yang terkesan. Kadar minimum STR iaitu golongan bujang juga meningkat dari RM350 kepada RM500. Maksimum meningkat dari RM3,100 kepada RM3,700. Bayaran pertama STR untuk kategori isi rumah dinaikkan maksimum dari RM300 ke RM500. Sumbangan asas rahmah SARA diperkenalkan memudahkan penerima STR hanya menggunakan MyCard bagi keperluan membeli di kedai runcit. Mengambil kira maklum balas yang baik, manfaat SARA diperluas pada 700,000 orang penerima STR yang akan menerima RM100 sebulan untuk tempoh 12 bulan. Jadi daripada beri terus RM1,200, dari segi pelaksanaan kajian dan analisa yang mempersulitkan kadang-kadang orang belanja awal, maka ditetapkan pemberian itu diberi tiap bulan. Permohonan baru STR 2024 mula dibuka sepanjang tahun 2024 dan tidak hanya sekali setahun. Kerajaan akan melaksanakan program e-Madani iaitu tawaran e-kredit tunai RM100 one-off kepada 10 juta rakyat dewasa yang layak dengan peruntukan RM1 bilion. Pendaftaran dan tuntutan kredit e-Madani akan dibuka melalui Isnin 4 Disember hingga 20 Februari 2024. IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat, berjaya meningkatkan pendapatan bulanan lebih 2,000 peserta. RM500 juta disediakan untuk meningkatkan penyertaan lebih ramai rakyat susah bagi menambah pendapatan mereka. Program perlindungan sosial akan ditambah baik. Kadar tanggungan kerajaan bagi skim keselamatan sosial pekerja sendiri ditingkatkan kepada 90% dengan peruntukan RM100 juta. Had caruman padanan kerajaan di bawah program I-Saraan KWSP ditingkatkan kepada RM500 setahun, terhad kepada RM5,000 seumur hidup. Had penjualan cukai pendapatan ke atas allowance penjagaan anak yang diterima oleh pekerja atau dibayar terus oleh majikan kepada pusat jagaan kanak-kanak ditingkatkan dari RM2,400 kepada RM3,000. Membudaya semangat kesukarelawan di kalangan belia di antara 18 hingga 20 tahun, kerajaan menerapkan konsep Pay It Forward
Ganjaran RM500 disediakan kepada belia yang menjalankan aktiviti kesukarelawanan dengan badan yang diiktiraf kerajaan. Orang asli diberi peruntukan RM330 juta ketimbang RM305 juta tahun ini. Orang kurang upaya untuk mandiri peruntukan ditambah menjadi RM1.2 bilion. Kadar allowance pelatih OKU yang mengikuti program pemulihan dalam komuniti ditingkat kepada RM300 ketimbang RM150 sekarang. RM1 bilion bagi melindungi kesejahteraan warga emas. Ikhtiar 10 pendidikan. Kementerian Pendidikan diperuntukkan RM58.7 bilion, tambahan lebih hampir RM3 bilion ketimbang tahun lalu. Beasiswa kecil persekutuan sekarang ditetapkan bagi pendapatan yang setakat RM1,500 bagi satu keluarga. Ini ditingkatkan mengikut kadar pendapatan garis kemiskinan 2,589. Mana syarat ini menyebabkan 35,000 lagi anak daripada keluarga kurang mampu mendapat bantuan. Kementerian Pendidikan Tinggi diperuntukkan RM16.3 bilion, penambahan RM1 bilion daripada tahun sebelumnya. RM300 juta disediakan untuk menyelenggara prasarana IPT. RM250 juta disediakan untuk menggantikan dan meluaskan capaian Wi-Fi di semua universiti awam. Kita juga perkenalkan Fakulti Artificial Intelligence, kecerdasan buatan di UTM dengan segera dengan peruntukan RM20 juta sebagai permulaan. Ini setelah saya melihat Sheikh Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence di Abu Dhabi. Universiti pertama yang adakan Artificial Intelligence yang agak jauh ke depan daripada kebanyakan negara, maka saya putuskan harus kita segera melangkah ke depan, meminta anak-anak yang punya potensi menguasai Artificial Intelligence dengan beberapa pertimbangan soal nilai yang mahu kita terapkan. Diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 14 Oktober iaitu sehingga 31 Mac 2024 dengan kadar antara 10 hingga 15% diskaun. Tuan Yang Dipertua, dalam beberapa kenyataan saya tekankan bahawa kita tidak boleh bertolak ansur dalam pelaksanaan prinsip dan peruntukan yang dimeterai dalam perlembagaan negara. Umpamanya pelaksanaan bahasa kebangsaan. Kerana masih ada syarikat tempatan dan perseorangan menulis kepada Jabatan Kerajaan dalam bahasa Inggeris. Ini terkecuali Sabah dan Sarawak kerana mengikut perjanjian Malaysia 1963, bahasa Inggeris masih digunakan pakai. Jadi oleh itu kerajaan tidak mahu tolak ansur dari segi menjamin penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di negara kita. Tapi setelah itu ditekankan, mulai tahun depan, dengan maksud menetapkan penguasaan bahasa Melayu yang lebih maju dan bertahap tinggi, kita juga akan pastikan supaya penguasaan bahasa Inggeris di kalangan anak-anak dapat ditingkatkan. Dia dalam keadaan ini dia bukan zero sum game. Yang perlu ialah semua pelajar tidak bertolak ansur dalam penguasaan bahasa Melayu yang baik. Tetapi sekiranya ini dapat dipatuhi, kita mesti pastikan mutu penguasaan bahasa Inggeris ditingkatkan kerana negara harus mampu bersaing dan punyai kecekalan dan kepakaran untuk menguasai bahasa dengan teknologi yang dibawa. Kementerian Kesihatan mendapat tambahan peruntukan menjadi RM41.2 bilion. Ini termasuk perolehan peralatan perubatan di hospital
766 juta ringgit. Kerajaan bercadang mengenakan duty excise ke atas produk tembakau kunyah pada kadar 5%, ini ditambah RM27 1 kilogram, seperti mana duty excise yang dikenakan ke atas tembakau snuff. Saya tak faham hal ini. Sebagaimana yang Muhammad lebih arif. Kadar duty excise bagi minimum bergula dinaikkan. Maknanya sugar products, ya, 40 sen kepada 50 sen seliter. Saya umumkan baru ini cara yang sangat merunsingkan. Ya, Malaysia tercatat sebagai negeri yang di Asia yang paling tinggi terkesan penyakit diabetik, kencing manis. Jadi oleh itu kita harus ada kempen lebih berkesan bermula daripada kantin Dewan Negara supaya kadar gula dikurangkan. Dulu dalam kajian umpamanya Kelantan punya kesan diabetik paling tinggi. Saya masih ingat perbincangan dengan Menteri Besar marhum Tuan Guru Ning Abdul Aziz. Beliau terus mengambil tindakan. Semua majlis-majlis yang beliau hadir mesti tengah, dan kalau untuk beliau tidak ada gula. Setelah beberapa tahun, diabetik tertinggi pindah ke Kedah. Maknanya Kelantan yang berpuluh tahun mendapat nombor 1 diabetik jatuh nombor 2. Sekarang yang paling tinggi Negeri Sembilan. Jadi saya telah bincang dengan Menteri Besar supaya ada kempen lebih berkesan. Kita tidak mahu hospital-hospital Negeri Sembilan dipenuhi oleh yang berhormat dengan masalah kencing manis ni. Skim perubatan madani diperluas ke seluruh negara dengan peruntukan RM100 juta yang akan memberi manfaat kepada 700,000 rakyat. Program Komuniti Madani, ini satu program baru yang saya perkenalkan. Maknanya, Malaysia di antara negara pertama, selain benda menoktahkan kemiskinan tegar, kita pastikan tiap kampung, tiap rumah panjang, ataupun perkampungan orang asli di pedalaman, dan juga di rumah-rumah miskin bandar, dan juga kawasan perumahan sederhana, diberikan RM100,000 atau minimal RM50,000 kalau jumlah itu terlalu kecil penduduknya. Dan kampung, masyarakat kampung sendiri memutuskan apa yang mereka nak gunakan wang itu untuk kegiatan ekonomi. Dia putuskan dan kita bertanggungjawab kepada mereka, jentera kerajaan membantu. Selama ini dia ditetapkan di kementerian, kemudian pejabat daerah dan atau pejabat jabatan, mereka putuskan. Ini diteruskan. Tetapi kita berikan satu makna participatory democracy, prinsip musyawarah yang sebati dengan tradisi budaya kita, dan biar mereka putuskan, dan ini akan dikenalkan dengan permulaan RM1 bilion untuk maksud tersebut dan akan diperkembangkan dari masa ke semasa. Dan kita libatkan semua masyarakat kampung, dan kita akan pastikan tidak ada unsur diskriminasi mana-mana kumpulan, sama ada ke kaum atau parti atau agama. Siapa saja dalam kampung itu harus dimaklum untuk menghadiri dan memutuskan bersama. Subsidi pengangkutan awam ditingkatkan, termasuk RM150 juta untuk program transformasi bas henti-henti, dan kita tambah ke 3 lokasi baru di Kota Baru, Kuantan dan Kota Star. 2 negeri pembangkang, 1 negeri perpaduan. RM209 juta untuk subsidi pengangkutan udara bagi manfaat penduduk pedalaman Sabah dan Sarawak, kerana kos pengangkutan udara terlalu tinggi. Jadi kerajaan negeri Sarawak cadangkan untuk mengadakan satu syarikat penerbangan sendiri, dan subsidi daripada kerajaan persekutuan akan diteruskan. PAS bulanan MY 50 akan diteruskan dengan manfaat kepada 180,000 penduduk Lembah Kelang. Perumahan RM2.47 bilion disediakan, dan skim jaminan kredit perumahan ditambah
sehingga 10 bilion ringgit untuk manfaat 40,000 peminjam. Kementerian Pertahanan memperlihatkan peningkatan peruntukan juga iaitu kepada 19.7 bilion ringgit dan KDN Kementerian Dalam Negeri 19 bilion ringgit. Kedua-duanya menyaksikan pertambahan. Tapi syarat yang dikenakan Tan Sri Betul ini sangat penting. Selama ini masalah kita adalah masalah perolehan. Bangunkan LCS tak siap, kapal-kapal tak sampai, pesawat-pesawat tak terbang dengan memuaskan. Pelbagai masalah. Oleh itu saya putuskan semua pengurus tentera bidang masing-masing memutuskan sendiri kelengkapan yang mereka perlukan tanpa campur tangan luar dan mereka bertanggungjawab sepenuhnya sekiranya ada masalah teknikal ataupun pelaksanaan. Kerajaan khususnya Kementerian Kewangan akan berunding hanya dari segi kos dan sebaiknya kita runding tidak melalui ejen tetapi terus dengan kerajaan berkenaan. Kita dah mula dengan Turki dan Korea Selatan dan Itali kalau ada apa-apa yang diputuskan. Tapi yang memutuskan itu adalah pengurusan sendiri. Kalau tentera laut, dia putuskan. Kalau tidak sekarang, Tan Sri Betul, berbilion ringgit itu hanya tiris. Tak dapat kawal lagi. Dan ini yang saya perhatikan daripada zaman saya dulu dalam kerajaan sampai sekarang. Sebab itu kita buat anjakan dan walaupun tidak menyenangkan banyak pihak, tapi saya rasa tidak ada pilihan. Soal keselamatan dan kelengkapan ini soal yang sangat kritikal bagi kita. Kita tidak mampu belanja puluh bilion ringgit dan menyaksikan kelengkapan yang sangat daif ketimbang keupayaan negeri-negeri lain. Kita juga perkenalkan apa yang disebut agensi tunggal sempadan negara atau Single Border Agency. Dan kita saksi umpamanya beberapa hari lalu saya dengan Perdana Menteri SETA Thailand bagaimana pengurusan itu dapat dipercepatkan dengan lebih baik supaya itu sadau Bukit Kayu Hitam dan juga keputusan yang disegerakan. Saya minta disegerakan kerana ikut rencana Thailand peringkat awal jembatan Golok Rantau Panjang itu akan disiapkan akan dimulakan tahun 2026. Saya usulkan kepada Perdana Menteri Thailand supaya kalau boleh kita mulakan tahun depan kerana dia sekaligus memperbaiki perjalanan pengangkutan dan juga memperbaiki dalam skim EIA itu pengurusan sungai lebih cekap supaya mengurangkan banjir yang berlaku di Kelantan. Dan ini dipersetujui mana Thailand dan Malaysia menyiapkan jambatan Sungai Golok dari Golok ke Rantau Panjang pada paling lewat pertengahan tahun depan. Hal awal Islam itu ditingkatkan ke 1.9 bilion ringgit. Ini pelaksanaan dan peruntukan tertinggi untuk institusi pendidikan Islam dan prasarana Islam yang pernah diluluskan oleh kerajaan sebelum ini. Ini termasuk sumbangan khas RM700 kepada 70,000 guru takmir, guru kafah, Imam Bilal Siap Noja dan marbut yang akan disalurkan terus dengan peruntukan tambahan RM50 juta. Geran bantuan kepada semua sekolah agama rakyat ini dibatalkan pada tahun 2003. Ini penting. Ya. Kerana orang yang batalkan itu sekarang penasihat mereka. Yang dibatalkan 2003, saya rasa tidak mensabah, tidak ada rasionalnya. Maka oleh itu, geran bantuan minima RM20,000 akan kita salurkan segera kepada semua sekolah agama rakyat yang berdaftar. Latihan penjawat awam akan ditingkatkan dan semakan gaji. Ada yang bangkitkan isu ini, Tan Sri Betul. Gaji penjawat awam ini telah tidak dikaji selama lebih 10 tahun masuk 11. Jadi kita sebab itu tahun ini saya sediakan bayaran insentif awal
RM2,000 kerana kajian itu mengambil masa. Jadi untuk tahun ini kita bagi RM2,000 kepada semua dan kepada yang tingkat tinggi, jurusa dan lain-lain RM1,000 sebagai sagu hati pengiktirafan kerja mereka. Jadi ini adalah sementara kerana tidak ada kenaikan. Jadi saya telah beri jaminan kita akan lakukan kajian skim prasaraan secara menyeluruh kepada pejabat awam yang kita harap boleh disiapkan sebelum belanjawan tahun depan. Kerana saya fikir tidak musabah. Ya, kajian itu setiap dalam negara, pengalaman negara kita dilakukan tiap 10 tahun. Ini dah mencecah hampir 12 tahun, belum lagi diperkenalkan. Jadi saya nak faham, biar Ahli Berhormat faham konteks itu. Baik, kita tentu akhiri dengan isu sikap negara dalam isu-isu antarabangsa dan paling ketara ialah pendirian kita isu Palestin. Dan saya juga jelaskan, saya tidak mahu isu ini menjadi meningkatkan suhu, terutama perbezaan antara agama dan kaum. Ya. Ada kalangan yang tanya saya mengapa kita memihak hanya kerana Palestin itu orang Islam. Tentunya maknanya ada kejahilan fahaman. Yang pertamanya, bumi Palestin itu memang majoriti orang Arab Muslim, tapi ada juga minoriti Kristian. Ya. Dan bila dirobohkan oleh kerajaan Zionis Israel, itu dirobohkan semua termasuk ratusan masjid dan 7 gereja yang dimusnahkan sama sekali. Jadi kita harus lihat dari sudut itu, sudut kezaliman. Ya, dari segi orang Islam, kita dah hak lihatnya dari sudut pandangan Islam, tetapi dari segi kemanusiaan dan negara yang melibatkan juga orang-orang bukan Islam, khususnya orang Kristian. Jadi saya harap kawan-kawan kita, terutama di kalangan Kristian dan agama lain, harus memberi sokongan kerana soal keadilan kemanusiaan. Malah harus mereka tahu bahawa di antara sarjana yang paling bijak dan cekap mengupas soal ini, namanya Edward Said. Dia orang Palestin, pendukung semangat Palestin yang sangat kental, tapi dia orang Kristian. Dia yang menulis yang saya popularkan, Politics of Dispossession. Kupasan yang sangat menarik dan meyakinkan, ya, iaitu bahawa soal Palestin ini soal hak, tanah dirampas, kerakyatan dirampas, harta benda dirampas, negara ditakluki dan dijajah, malah maruah dan dignity pun mahu dirampas. Itu yang disebut oleh Edward Said sebagai Politics of Dispossession. Itu sebabnya kita mengambil pendirian yang agak tegas dan bila di sidang APEC umpamanya, saya tidak memilih, saya tahu juga perluan menjaga kepentingan Malaysia, menjaga pelaburan Malaysia dan kita tidak berupaya untuk melawan mana-mana negara besar. Tetapi bila mengenangkan anak-anak dan bayi yang terbunuh, korban itu, saya tidak ada pilihan. Maka dalam sidang APEC itu, walaupun Presiden Joe Biden Amerika Syarikat itu negara besar di depan saya dan belah kanan saya Sekretari Blinken dan dihadiri oleh Presiden Xi Jinping dan semua kepala negara Asia Pasifik, saya tidak ada pilihan dan menyatakan dengan sangat tegas pendirian Malaysia untuk mempertahankan hak dan kemanusiaan dan menuntut semua pihak termasuk Amerika Syarikat menghentikan keganasan segera. Dan saya sebut one extra day dengan izin would mean thousands of children and women and civilians being killed. Jadi saya kata tak munasabah bagi Amerika Syarikat dan Barat menuntut kita mengutuk Rusia kerana menjadi menakluki sebahagian daripada Ukraine, tetapi memaafkan Israel bila menakluki Palestin. Jadi saya menjelaskan hal itu kerana saya fikir itu juga suara hampir keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi dalam hal ini saya nak sebut juga bahawa Kementerian Luar Negara, Kementerian Luar telah memainkan peranan yang lebih tinggi
profil kita lebih tinggi dan beberapa sidang perbincangan dengan negara Arab, Turki, Iran dan juga Eropah, Asia dengan China, itu sudah meningkatkan peranan kita dan oleh itu peruntukan untuk Kementerian Luar juga ditingkatkan dari 971 juta ringgit tahun lalu kepada 1.127 bilion ringgit tahun 2024. Dan Sri Ketua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Ada siapa yang menyokong? Encik Ketua, saya mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2024 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang dan dibuka untuk dibahas. Ahli-ahli yang berhormat, kita telah diputuskan untuk 5 hari untuk perbahasan bagi rang undang-undang ini. Dan hari ini merupakan hari pertama perbahasan. Maka saya membuat ketetapan bahawa masa yang diberi kepada pembahas hari ini ialah hari ini 30 minit seorang. Sekarang saya mempersilakan pembahas pertama Yang Berhormat Senator Datuk Kesabas Anak Lelaki Acunan Sungai.